Shalom dan salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus. Selamat bertemu kembali lagi ke dalam ibadah raya online di UMC Gereja Bahasa. Saya percaya saudara dan saudari sekalian yang hadir hari ini akan diberkati dengan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan hari ini. Sebelum kita teruskan dengan ibadah raya hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk sediakan hati, minda, dan jiwa kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami ya Tuhan, pekerjaan kami, pelajaran kami, dan segala hal dalam hidup kami Bapa Tuhan, sehingga kami dapat bertemu lagi Tuhan di dalam ibadah raya online di UMC Gereja Bahasa. Tuhan, apabila Tuhan kami mendengar khotbah hari ini, biar itu menjadi bahagian kami ya Tuhan. Dan apabila kami mendengar juga Tuhan, bela Tuhan, Roh Kudus Engkau membantu kami ya Tuhan untuk mendengar setiap patah perkataan. Biar ini menjadi satu kebaikan bagi jiwa kami, kebaikan bagi diri kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan seterusnya ini dapat mengubah Tuhan hidup kami, dan juga Tuhan menyenangkan jiwa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua ini kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi sekalian dan semua yang pemuji dan penyembah Tuhan. Mari kita berikan senyuman yang manis, yang terhebat, yang termanis kepada orang yang di sekeliling Anda, di kiri dan kanan Anda. Oke, katakan shalom, haleluya. So, mari kita muji dan menyembah Tuhan. Haleluya. One more time. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah, oh gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, oh tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. One more time, gerakkanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh serahkan musuh-Mu, yeah, oh selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, oh bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan,
Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena tiada yang seperti-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menjadikan segalanya ada. Dan Engkau yang membawa kami ke dalam kerajaan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mungkin berada di dalam Engkau. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena Engkau yang memungkinkan Tuhan segala-galanya. Engkau yang datang ke kayu salib untuk membolehkan kami Tuhan untuk masuk ke hadirat Engkau. Engkau Tuhan tidak menilai kami Tuhan dengan effort kami, dengan pekerjaan kami Tuhan, tetapi Engkau melihat kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau melempar jauh, Engkau membuang jauh dosa kami Tuhan. Dan Engkau tidak ingat lagi Tuhan akan pelanggaran kami. Haleluya Tuhan. Tanpa Engkau datang untuk kami Tuhan, semuanya tidak mungkin terjadi. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kita nyanyikan lagu yang seterusnya sebagai doa kita, karena semua yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Aku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes Lord. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Yes Lord. Oh tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saudara dan saudari, kini masanya untuk kita berdoa. Kita akan berdoa untuk dua perkara. Perkara pertama, kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Dan kita berdoa untuk penduduk di negara ini yang beragama Muslim yang akan memulakan puasa. Kita berdoa agar mereka akan diberikan kesehatan yang baik sepanjang bulan puasa ini. Kita juga berdoa agar terus wujudnya keharmonian dan kesatuan penduduk di negara ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa Tuhan, Engkau yang bertakhta, Engkau yang menjaga Tuhan setiap umat manusia Bapa Tuhan. Dan pada saat ini Bapa Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi saudara dan saudari kami ya Tuhan yang beragama Muslim ya Tuhan. Mereka akan menunaikan ya Tuhan puasa mereka Tuhan pada minggu yang akan datang Bapa Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa Tuhan mengucap berkat atas kehidupan mereka Bapa Tuhan, agar Engkau menjaga setiap mereka Tuhan, menjaga kesehatan mereka, menjaga kebajikan mereka Bapa Tuhan, keluarga mereka Tuhan, dan segala-galanya Tuhan yang mereka perlukan ya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau terus ya Tuhan membantu kami ya Tuhan, dan terus mengekalkan keharmonian di dalam negara kami ya Tuhan. Tidak kira Tuhan berbagai agama, berbagai bangsa Tuhan, budaya, biarlah Tuhan kami mohon ya Tuhan, dan kami berdoa agar semua ini ya Tuhan terjaga Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu Bapak Tuhan, tapi kami percaya Bapak Tuhan Engkau akan terus membantu, Engkau yang terus akan menjaga dan memberi kami hikmat Bapak Tuhan untuk bagaimana hidup sesama Tuhan dalam negara yang tercinta Malaysia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Semua ini kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Perkara kedua yang kita ingin doakan adalah kita berdoa untuk gereja-gereja yang teraniaya di seluruh dunia. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap umat-Nya untuk bertindak balas dengan benar dalam setiap situasi yang sukar yang dialami. Kita juga berdoa agar setiap pemimpin di negara mengambil tindakan yang wajar dan tindakan yang serius untuk menangani perkara-perkara yang sedang berlaku di seluruh gereja di dunia ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa Tuhan, Engkau Tuhan yang saksama, Engkau Tuhan yang adil, dan Tuhan yang maha kuasa Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa Tuhan, dan kami mohon Tuhan pertolongan daripada-Mu Bapa Tuhan, agar Engkau Tuhan memimpin ya Tuhan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Bapa Tuhan. Apabila kami semua berhadapan dengan penganiayaan Bapa Tuhan, kami mohon hikmat dan perkataan yang benar yang keluar daripada setiap kami ya Tuhan, setiap kami umat yang percaya kepada-Mu Bapa Tuhan. Dan kami mengambil ya Tuhan tindakan yang benar, tindakan yang penuh dengan kasih Bapa Tuhan, untuk menangani semua yang sedang berlaku Tuhan di gereja-gereja seluruh dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin negara Bapa Tuhan, agar mereka mengambil tindakan yang baik Bapa Tuhan, mempunyai hikmat yang dalam, yang luas Bapa Tuhan, untuk menangani isu-isu yang sedang berlaku di seluruh dunia Tuhan, terutama sekali di dalam gereja Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan bertindak. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan akan membantu, akan memberi hikmat ya Tuhan. Dan semua ini Bapa, kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom dan selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada saudara dan saudari sekalian ke ibadah raya di UMC Gereja Bahasa. Dan kepada Anda yang pertama kali mengikuti kami, bagi pihak gereja saya ucapkan selamat datang. Anda boleh mengisi borang dengan menekan link yang terdapat di dalam ruangan komen, dan para pelayan gereja akan bersuai kenal, berhubung, dan mengalu-alukan kedatangan Anda. Sekarang adalah
waktu untuk memberi. Saudara dan saudari boleh melakukan transaksi secara online uang persembahan Anda, dan nomor akaun akan tertera di skrin Anda. Sebelum kita teruskan dengan uang persembahan, saya akan pimpin kita sama-sama di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapa Tuhan, telah mencukupkan kami ya Tuhan dalam segala hal hidup kami, dalam keuangan, dalam keperluan seharian kami. Dan pada saatnya Bapa Tuhan, kami ingin memberi apa yang kami ada Tuhan, dan kami berdoa Tuhan agar apa yang kami memberi ini Tuhan, ini akan menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan Bapa Tuhan di luar sana. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Semua ini mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Shalom semua, selamat bertemu sekali lagi. Semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Yesus Kristus. Easter, saudara-saudari, ataupun Paskah adalah unik kepada kita umat Kristian yang percaya. Bukan sahaja semata-mata kita semua beribadah pada hari Easter yang kita rayakan minggu lepas, tetapi Paskah adalah unik kerana kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus daripada kematian. We are celebrating the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. Inilah keunikannya. Bukan sahaja ajaran Yesus hidup sampai sekarang ini, tetapi lebih daripada itu, Yesus Kristus bangkit dan hidup. Dia bangkit dan menunjukkan kepada 500 orang selama 40 hari selepas kebangkitannya. Dia diangkat ke awan di hadapan mata murid-murid Yesus. Dan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah di surga. Saudara-saudari, dengar di sini. Kebangkitan Yesus Kristus secara fizikal adalah kunci kepada kepercayaan kita. Kepercayaan kita akan teguh ataupun jatuh dengan kebenaran ini. Kepercayaan kita bukan sahaja berdiri di atas pengajaran, tetapi juga berdiri di atas kebenaran sejarah yang tidak boleh dinafikan. Asas kepercayaan kita, saudara-saudari, adalah bergantung kepada apa yang Yesus ajarkan, dan lebih daripada itu juga bergantung kepada apa yang Yesus lakukan. Izinkan saya katakan di sini, saudara-saudari, semua orang boleh membuat tuntutan seperti aku adalah gembala yang baik ataupun ikutlah aku, kan? Atau mungkin sebilangan besar akan mengatakan aku akan mengorbankan nyawaku untuk murid-muridku. Atau mungkin juga ada yang akan benar-benar mengorbankan nyawa mereka untuk pengikut mereka dengan tujuan yang baik. Tetapi tidak ada seorang pun yang boleh menuntut semua yang di atas dan menunjukkan kebangkitan secara fizikal seperti yang Yesus lakukan. Yesus berkata di dalam Yohanes 10:18, sesiapa pun tidak dapat meragut nyawaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya semula. Inilah perintah yang ku terima daripada Bapa-Ku. Wow! Yesus menuntut bahawa dia akan bangkit kembali. Dan hakikatnya, saudara-saudari, Yesus bangkit secara fizikal. Tidak ada orang lain di dalam dunia ini yang boleh menuntut dan menunjukkan kebangkitan daripada mati seperti Yesus Kristus. Nah, saudara, jikalau Yesus tidak bangkit daripada kematian, dia adalah seorang penipu, bukanlah seorang yang baik. Dan jikalau Yesus tidak bangkit daripada kematian, ajaran Kristian adalah satu penipuan dan satu sandiwara yang palsu. Oleh itu, saudara-saudari, tujuan saya ialah habis perkongsian ini, kita semua akan pulang dengan keyakinan bahawa iman kita kepada Yesus Kristus adalah yang benar dan kukuh. Dan kepercayaan inilah yang harus kita kongsikan dengan kawan-kawan kita. Kepada mereka yang percaya untuk membina iman mereka, kepada mereka yang belum percaya untuk mereka mengenali Yesus Kristus dan mengambil satu langkah lebih dekat kepada Yesus Kristus. Amin, saudara-saudari. Jikalau kita semua setuju, mari kita sama-sama kongsikan dengan yang lain. Hari ini juga kita boleh kongsikan dengan share ibadah hari ini kepada yang lain, atau kita boleh kongsikan dengan mengajar mereka yang lain apa yang telah kita pelajari. Nah, saudara-saudari, murid-murid Yesus takut selepas Yesus disalibkan dan dikebumikan, kan? Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 20, Ahad petang, murid Yesus berhimpun di sebuah rumah dengan pintu terkunci. Mereka takut kepada orang Yahudi. Pihak berkuasa telah membunuh Yesus dan sekarang mungkin giliran mereka pula. Mungkin askar Roma akan datang untuk menangkap mereka. Mungkin mereka takut dengan intimidasi orang-orang Yahudi yang lain. Mungkin mereka takut dicela, diketawakan, dipandang rendah, dihina, diperkecilkan dan sebagainya. Nah, saudara, apabila Yesus disalibkan secara umum di khalayak ramai, murid-murid Yesus tentu mengalami emosi-emosi yang negatif. Harapan mereka tentang datangnya kerajaan Allah seolah-olah hancur dan Mesias yang mereka harapkan sudah mati di atas salib.
Tetapi apabila Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Damai sejahtera kepadamu." Murid-murid Yesus ditransformasikan di dalam 72 jam dengan radikal sekali. Wow, saudara, mereka berani berhadapan dengan dunia dan memberitakan Injil ke seluruh tempat. Pemberitaan Injil merebak ke mana-mana, daripada generasi ke generasi sampai ke hari ini. Dan sekarang kita semua adalah salah seorang daripada 2.3 bilion orang yang percaya. Dan semua ini adalah kerana murid-murid Yesus yang ditransformasikan daripada ketakutan kepada kuasa keberanian yang radikal. Amin. Apa yang berubah, saudara-saudari? Apa yang berlaku? Mereka melihat dengan mata mereka sendiri Yesus bangkit dari kematian. Jadi hari ini marilah kita renungkan 1 Korintius 15, 12-19 dengan perkongsian yang saya tajukkan, "Jikalau Yesus tidak bangkit dari kematian." Mari kita baca firman Tuhan 1 Korintius 15, 12-19. "Setelah kami kabarkan kepadamu tentang Kristus yang dibangkitkan daripada kematian, mengapakah ada di kalangmu yang berkata bahawa tiada kebangkitan selepas mati? Jika tiada kebangkitan selepas mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah perkabaran kami dan sia-sialah imanmu. Kami juga ternyata sebagai saksi dusta kepada Allah, kerana kami telah membuat kesaksian bahawa Allah telah membangkitkan Kristus, sedangkan Allah tidak membangkitkannya. Kalau benar tiada kebangkitan selepas mati, kerana jika tiada kebangkitan selepas mati, maka Kristus tidaklah dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih bergelumang dosa. Orang yang mati dalam Kristus juga tetap binasa. Sekiranya dalam hidup ini sahaja kita mempunyai harapan dalam Kristus, kitalah yang paling malang antara manusia." Wow, saudara-saudari, di dalam ayat-ayat ini sahaja perkataan bangkit diulangi sebanyak 11 kali. Mari kita sama-sama pelajari 5 poin apakah yang akan berlaku jikalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Dan dengan mengetahui kebenaran kebangkitan Yesus, bagaimana kita boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara, poin yang pertama ialah jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah perkabaran kita. Ayat 14a. Saudara, walaupun khotbah ataupun perkabaran firman Tuhan disampaikan dengan baik, tetapi jikalau Yesus tidak bangkit, percakapan kita hanyalah kosong sahaja. Setiap perkabaran saya ataupun perkongsian firman Tuhan yang saya berikan tidak ada maknanya jikalau Yesus tidak bangkit. Jikalau Yesus tidak hidup, mesej Alkitab adalah tanpa otoriti, saudara-saudari. Petrus mengatakan, 2 Petrus 1:16, "Kami tidaklah bercerita dongeng kepadamu apabila kami memberitahumu tentang kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus dan kedatangannya. Kami telah menyaksikan kemuliaannya dengan mata kami sendiri." Wow, kita tahu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi apabila dia melihat kuasa kebangkitan Yesus dengan matanya sendiri, dia ditransformasikan. Dan apa yang Yesus ceritakan bukanlah cerita dongeng, kerana dia begitu berani memberitakan Injil ke mana-mana tempat dan rela mati syahid, saudara-saudari. Dia mati di atas salib secara terbalik, kerana dia menyatakan bahawa dia tidak layak disalibkan seperti Yesus. Wow, transformasi yang begitu radikal sekali. Nah, Yesus berulang-ulang kali menyatakan bahawa dia akan mati di atas salib dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit daripada kematian untuk menebus dosa kita. Jikalau Yesus tidak bangkit dari kematian, bahagian pertama ini iaitu perkabaran Injil tidak ada maknanya. Amin, saudara-saudari. Dan poin yang kedua ialah jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ayat 14b dan ayat 18. Saudara-saudari, apakah boleh kita meletakkan kepercayaan kita kepada seorang Mesias yang mati? Seorang yang mati tidak boleh menyelamatkan orang mati, kan, saudara-saudari? Kita tahu bahawa kita semua adalah manusia, mati kerana dosa kita.
Hanya Mesias yang hidup dapat menyelamatkan orang yang mati seperti kita semua. Amin, saudara. Roma 1:4 mengatakan, namun dengan Roh Kudus, dia telah diisytiharkan melalui kuasa yang besar sebagai anak Allah, iaitu dengan kebangkitannya daripada kematian. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Wow, Yesus diisytiharkan sebagai anak Allah melalui kuasa yang besar, iaitu kuasa kebangkitannya daripada kematian. Yesus adalah Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudari, mungkin akan bertanya, jikalau iman kita bergantung kepada kebangkitan Yesus Kristus, apakah perbezaan di antara kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Nah, saudara, Lazarus pun bangkit daripada kematian, kan? Lazarus bangkit dan kesudahannya dia mati. Yesus bangkit dan kesudahannya dia diangkat ke syurga dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan bahawa Yesus adalah setara dengan Allah, setara dan setara dari segi keilahiannya. Kedudukan di sebelah kanan Allah adalah kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang termulia, kedudukan yang teragung. Amin, saudara-saudari. Filipi 2:9-11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi yang di bawah bumi, dan semua lidah mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Nah, saudara, kita lihat kepada ayat yang ke-9 ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semuanya bertelut. Segala yang ada di langit, saudara-saudari, dan segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maka pengikut-pengikut Yesus dari awal lagi, dari abad yang pertama, telah mengaku tanpa ragu-ragu bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus adalah Tuhan kita. Dan inilah sebabnya iman kita adalah kepada Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Saya teringat kepada seorang yang percaya. Walaupun dia dianiaya oleh keluarga, malahan bapaknya sendiri mahu membunuhnya kerana dia telah memburukkan nama keluarga. Seorang ini rela berhadapan dengan penganiayaan dan sempat memberitahu bapaknya, walaupun tubuh saya dicincang banyak bahagian, setiap kepingan daging saya akan masih berteriak, Yesus adalah Tuhan. Wow! Jikalau Yesus tidak bangkit, saudara-saudari, iman kita adalah sia-sia. Nah, poin yang ketiga pula, jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita adalah saksi yang palsu. Ayat 15. Kita akan menjadi seorang saksi yang berbohong, saudara-saudari, jikalau Yesus tidak bangkit daripada kematian. Lihat di sini. Apakah murid-murid Yesus pembohong dan penipu? Kita tahu kan, manusia membohong dan menipu untuk mendapat keuntungan. Apakah keuntungan murid-murid Yesus jikalau mereka bohong? Jikalau Yesus masih lagi di dalam kubur, apakah keuntungan mereka, saudara-saudari? Mereka semua rela dan mati syahid untuk Kristus. Dan kita harus bertanya soalan ini, apakah keuntungan mereka jikalau Yesus tidak bangkit daripada kematian? Jikalau mereka berbohong, mereka dianiaya, saudara-saudari, mereka dikeji, mereka dimalukan, diaibkan, dilontarkan batu sampai mati, disalibkan, dicampakkan ke dalam gelanggang singa dan sebagainya. Lihat di sini, saudara-saudari, orang tidak berbohong atau menipu untuk mendapat keburukan, kan? Tetapi mereka sebenarnya rela berhadapan dengan segala cabaran kerana mereka telah melihat Yesus Kristus, kerana mereka telah menyentuhnya, kerana mereka telah berbual dengannya, kerana mereka telah makan bersama dengannya. Oleh itu, saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, kita adalah saksi palsu. Kita adalah seorang pembohong. Kita adalah seorang penipu. Tetapi hakikatnya kita bersama-sama dengan murid Yesus rela memberitakan kebenaran dan
rela berhadapan dengan penganiayaan kerana kebenaran. Amin. Saya teringat seorang wanita misionari ke Nepal, Aunty Yuta namanya. Dalam dia berusia 18 tahun dari Jerman, dia pergi ke Nepal untuk memberitakan Injil. Dia melayani dengan orang-orang yang berpenyakit kusta. Saya sempat melawatnya di Nepal dan melihat perubahan masyarakat yang telah berlaku di kampung tersebut. Ribuan orang yang belum mengenali Yesus Kristus sekarang sudah menerimanya sebagai juru selamat. Saudara-saudari, apabila Injil sampai ke satu kampung, satu transformasi akan berlaku. Amin. Mengapa? Kerana Injil yang kita kabarkan ini adalah hidup, kerana Yesus telah bangkit dan kuasa kebangkitan Yesuslah yang akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, anak kepada seorang pesakit kusta tersebut sekarang sudah menjadi seorang pastor yang sekarang melayani di banyak-banyak kampung di sana. Saudara-saudari, seorang misionari ini, Aunty Yuta, bukanlah seorang yang terkenal. Malahan tiada buku ataupun autografi tentang dirinya dan pelayanannya. Tetapi dia telah menjadi saksi. Dan Tuhan tahu setiap pengorbanannya. Tuhan tahu setiap titik peluhnya. Dia tidak mencari pujian manusia, tetapi dia mencari keredaan Allah. Amin, saudara-saudari. Inilah keyakinannya akan Injil yang dia pegang. Dia rela menjadi saksi, rela mati, rela meninggalkan kedudukan selesanya di Jerman kerana dia tahu bahawa Injil yang dia kabarkan adalah benar dan hidup. Apakah respon kita, saudara-saudari? Hari ini mungkin Tuhan mahu mengingatkan kita untuk membakar semula passion kita untuk menjadi saksi Yesus Kristus kerana Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Nah, yang keempat, jikalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kuasa yang boleh menyelamatkan kita. Ayat 17b. Bukan sahaja iman kita sia-sia. Alkitab mengatakan bahawa kita akan masih bergelumang di dalam dosa. Kita orang yang berdosa tidak boleh menyelamatkan diri kita. Kita memerlukan kuasa pengampunan Allah. Saudara, perkataan power atau kuasa digunakan di dalam perjanjian baru berulang-ulang kali. Lebih daripada 50 kali kalau kita kira. Perkataan kuasa ini digunakan dalam konteks kebangkitan Yesus Kristus. Timeline sejarah juga dipisahkan di antara AD dan BC dengan sejarah kebangkitan Yesus Kristus. Perkara yang penting di dalam hidup kita ialah untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Filipi 3:10 mengatakan, aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya dan turut merasai penderitaannya serta menjadi seperti dia dalam kematiannya. Wow, inilah tujuan hidup kita. Kita mahu mengenalnya dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dengan kuasa ini, kita rela menyertai Yesus di dalam penderitaannya dan menjadi seperti dia di dalam kematiannya. Wow. Paulus menggunakan perkataan dunamis, iaitu kuasa dalam bahasa Yunani. Inilah perkataan akar dynamite. Alkitab mengatakan bahawa Tuhan akan memberikan kita kuasa dynamite yang boleh menukarkan kehidupan kita. Ya, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu disediakan untuk kita, saudara-saudari, untuk mentransformasikan kehidupan kita yang lemah kepada yang penuh kuasa, kuasa dinamis. Amin, saudara-saudari. Nah, saudara, kuasa kebangkitan Yesus yang utama ialah kuasa penebusan dosa kita. Segala dosa kita yang lepas, segala kesilapan kita yang lepas, kegagalan kita yang lepas, penyesalan kita yang lepas, semuanya akan dipulihkan. Kolose 2:13 ayat 14 mengatakan, kamu dahulu mati kerana melakukan dosa dan kerana tidak bersunat secara lahiriah. Allah telah menghidupkan kamu bersama Tuhan dan mengampunkan segala kesalahanmu. Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis yang menghimpit dan menghalang kita. Dia telah mencabutnya dan memakukannya pada salib. Tuhan telah mengampuni segala kesalahan kita.
Tuhan telah memansuhkan hukum-hukum bertulis kita. Tuhan telah mencabutnya dan memakukannya di atas salib. Wow! Sebab itu, Yesus ketika dia di atas salib, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berteriak, "Sudah selesai." Yohanes 19:30. Di dalam bahasa Yunani, tetelestai. Maksudnya, sudah dibayar dengan sepenuh-penuhnya. Roma 8:1. Dengan demikian, sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yesus disalibkan untuk kesalahan saudara-saudari dan saya. Hari ini adalah harinya untuk kita menerima pengampunan kasih kurnia Allah. Jikalau Yesus tidak bangkit, dia adalah seorang pembohong, penipu, penyamar, dan seorang yang palsu. Tetapi hakikatnya ialah Yesus bangkit dan hidup. Dan kerana kebangkitan Kristuslah kita tahu bahawa segala dosa kita sudah dibayar. Paid in full. Kebangkitan Yesus adalah bukti dosa kita telah dibayar, saudara-saudari. Amin. Dan yang terakhir ialah jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita akan menjadi manusia yang malang, yang tidak ada harapan. Saudara-saudari, pengharapan kita adalah di dalam Yesus Kristus. Dan harapan ini adalah benar dan solid. Ada beberapa harapan yang boleh saya senaraikan walaupun tidak lengkap, tetapi cukup untuk kita pulang dengan keyakinan bahawa harapan kita di dalam Kristus adalah tidak sia-sia. Harapan yang pertama adalah kita tidak lagi takut kepada kematian. Apabila Yesus mati di atas salib, salah satu perkara yang dilakukan ialah untuk menghapuskan kuasa ketakutan kepada kematian. Ketakutan kita kepada kematian adalah universal. Semua orang takut mati, tetapi kita, orang yang percaya, bukanlah demikian. Saudara, jikalau Yesus tidak bangkit daripada kematian, kita tidak akan tahu adanya hidup selepas kematian, kan? Kita tidak akan ada kepastian. Tetapi Yesus mengatakan bahawa dia telah menang atas kematian. Selepas kematian fizikal adalah kematian yang kekal di syurga satu hari nanti. Inilah berita baiknya yang akan memberikan kita harapan. Yohanes 11:25, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati." Wow, inilah perkataan Yesus kepada Marta sebelum Lazarus bangkit daripada kematian. Jikalau Yesus tidak bangkit pada hari Paskah, kita semua adalah orang yang malang dan tiada harapan. Dan harapan yang kedua ialah kita mempunyai Roh Allah di dalam kita. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus telah memberikan pesanan kepada murid-muridnya bahawa dia akan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan berdiam di dalam kita dan percaya. Kita tidak perlu lagi melakukan dengan kuasa kita sendiri, tetapi dengan kuasa yang akan diberikan kepada kita. Kisah Para Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi. Inilah kuasa dunamis yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita akan mempunyai kuasa untuk menjadi saksi-saksi Yesus ke mana-mana tempat. Dan apabila Pentakosta tiba, Injil merebak seperti api yang liar. Amin. Setelah mereka melihat Yesus, mereka ditransformasikan. Daripada emosi yang negatif, mereka bersukacita melihat Tuhan. Daripada ketakutan kepada keberanian. Daripada patah semangat kepada semangat yang berkobar-kobar. Daripada perasaan marah kepada mereka bersukacita. Daripada kekecewaan kepada pengharapan dan visi yang baru. Daripada tertekan, mereka dibebaskan dengan hidup yang baru. Daripada lemah kepada kekuasaan yang baru. Daripada kecewa kepada mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia dan rela mati untuk melakukan semua itu. Inilah harapan kita yang kedua, yaitu kita akan diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara-saudari, yang akan membolehkan kita melakukan perkara yang besar. Malahan Yesus mengatakan lebih besar daripada apa yang dia lakukan di dunia ini. Wow. Harapan yang ketiga pula, kita tahu bahawa Tuhan tidak akan berhenti mengasihi kita. Yeremia 31:3b, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku menuntun engkau dengan kasih abadi.
Sebab utama Yesus mati di atas salib ialah kerana kasihnya untuk kita semua. Yohanes 3:16-17 mengatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia dunia ini diselamatkan. Wow. Harapan yang keempat pula ialah kita tahu tujuan Allah menciptakan kita. Apakah tujuan hidup saudara-saudari? Inilah soalan dasar kehidupan setiap orang, kan? Kita boleh mengisi tujuan hidup kita dengan populariti kita, dengan kuasa dunia, dengan harta benda, dengan kecantikan, dengan keinginan daging dan sebagainya, ataupun mengisi tujuan hidup kita dengan kejayaan, hobi dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak akan mengisi kekosongan yang sepenuhnya di dalam hidup kita. Tujuan utama di dalam hidup kita secara rohani ialah untuk mencapai kematangan di dalam Kristus. Sebab itu di dalam Efesus 4:13 mengatakan dengan itu kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan pengetahuan akan anak Allah agar menjadi dewasa dan memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kadar kesempurnaan Kristus. Supaya kita menjadi dewasa dan bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus, kan saudara-saudari? Tetapi setiap daripada kita mempunyai panggilan yang unik. Sebab itu di dalam Roma 8:28 mengatakan, dan kita tahu bahawa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang dipanggil menurut rancangannya. Kita semua diciptakan unik dan panggilan hidup kita adalah unik. Kita lihat video tukang tembikar ini. Kita dapat lihat bagaimana tembikar ini dibentuk daripada tanah liat. Setiap tembikar dibentuk satu persatu. Setiap tembikar adalah unik dan mempunyai cap jari tukang tembikar tersebut. Sebab itu di dalam Yesaya 64:8 mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa bagi kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah tukang tembikar. Kami semua memang hasil buatan tangan-Mu. Wow. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan dan mempunyai cap jari Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, kita diciptakan dengan image Tuhan. Kita lihat di sini teman-teman sekalian, murid-murid Yesus semuanya tahu tujuan hidup mereka ialah untuk memberitakan Injil. Semua murid Yesus mati untuk Yesus, ya, kecuali Yohanes. Stephen dilontarkan batu sehingga mati. Yakobus dipenggal ataupun beheaded. Petrus disalibkan secara terbalik. Paulus dipenjara dan kemudian dihukum mati. Dan kita lihat Paulus sebelum dia mati, dia menyatakan di dalam 2 Timotius 4:7, aku telah berjuang dalam perjuangan mulia ini. Aku telah sampai ke garis akhir. Aku telah setia dalam iman. Wow. Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 1:21, mengatakan kerana bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Wow. Paulus mengatakan jikalau dia hidup, dia akan memenuhi panggilan dan tujuan hidupnya. Dan jikalau dia mati, dia akan pergi ke syurga. Jadi apapun yang akan terjadi, dia tidak akan kalah. Kita semua mempunyai kemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Harapan kita yang kelima ialah kita mempunyai hidup yang kekal, yang akan menanti kita. We have eternal home waiting for us. Kita tahu sebagai pengikut Yesus, kematian bukanlah kesudahannya. Kematian adalah satu transisi daripada sesuatu yang sementara kepada yang lebih baik. Di dunia ini, mungkin kita akan hidup 60, 70, 80 ataupun 100 tahun. Tetapi kita yang percaya, kita akan hidup berkekalan di dalam Kristus satu hari nanti. Yohanes 14:1-3 mengatakan, janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, iaitu Yesus. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Wow. Yesus menyatakan bahawa dia akan menyediakan tempat untuk kita di syurga satu hari nanti. Amin. Destiny hidup kita yang percaya
ialah hidup berkekalan di syurga dengan Yesus satu hari nanti. Inilah keyakinan kita sebagai orang Kristian, dan tidak ada yang lain yang boleh memberikan kita jaminan seperti Kristus. Mengapa? Kerana Yesus bangkit dan menang ke atas kematian. Jadi saudara-saudari, inilah harapan kita di dalam Kristus. Kerana Dia hidup, kita hidup dengan penuh harapan. Amin. Kesimpulannya, saudara-saudari, ialah mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi banyak cabaran. Mungkin ada yang hilang passion kita untuk mengkabarkan berita baik kepada kawan-kawan kita. Kebangkitan Yesus adalah jawapannya. Mungkin ada yang lemah, atau mungkin ada yang kurang iman. Kuasa kebangkitan Yesus adalah jawapannya. Mungkin ada yang tidak berani untuk mengkabarkan berita tentang Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus adalah jawapannya. Mungkin juga ada yang merasakan bahawa dosa kita terlalu teruk dan tidak boleh diselamatkan. Kuasa kebangkitan Yesus adalah jawapannya, saudara-saudari. Dan mungkin pada masa yang sekarang ini, kita menghadapi cabaran dan kita rasakan bahawa kita tidak mempunyai harapan. Masalah kita terlalu besar untuk diselesaikan. Kita merasakan seolah-olah kita tidak dikasihi. Kita takut kepada kematian, ataupun kita tidak tahu apakah panggilan hidup kita dan sebagainya. Kuasa kebangkitan Yesus adalah jawapannya. Amin, saudara-saudari. Izinkan saya kongsikan tentang kesaksian Jade Roseanne Justin. Dia adalah seorang anak muda yang menghadapi penyakit keguguran rambut. Nama saintifiknya ialah alopecia. Dan dia menghadapi penyakit alopecia yang sangat lanjut, advanced stage, yang dinamakan alopecia universalis. Satu kondisi di mana pesakit itu akan kehilangan rambut di seluruh badan mereka, termasuk bulu kening, bulu mata, bulu hidung dan sebagainya. Kehidupannya sebelum alopecia, saudara-saudari, adalah normal. Dan sebelum penyakit alopecia, rambutnya sentiasa panjang sampai ke pinggang. Dia menyatakan bahawa memotong rambut sedikit sependek ini pun akan menjadikannya stres. Dia akan berjam-jam di hadapan cermin untuk mencantikkan rambutnya dengan harapan untuk melihat yang terbaik untuk hari tersebut. Dan bayangkan, saudara-saudari, apakah perasaannya apabila dia menghadapi penyakit alopecia, apabila rambutnya gugur semua. Dia struggle dengan kondisinya. Dan apatah lagi apabila berhadapan dengan orang ramai dengan rambutnya yang gugur dan botak. Dia ponteng sekolah dan hampir tidak mengambil peperiksaan. Apa yang menyedihkannya juga ialah dia tidak boleh membuat aktiviti-aktiviti anak-anak muda yang biasa, seperti sukan, hiking, camping dan sebagainya. Dia mencari-cari apakah makna kehidupan. Bagaimana untuk hidup dengan keyakinan. Bagaimana untuk mengetahui bahawa Tuhan bersama dengannya. Dan apabila dia membaca Alkitab, semua jawapan telah dia temui. Yesus adalah jawapannya. Dan kecantikan dan penampilan tidaklah yang terpenting di dalam hidupnya sekarang. Dia merasakan bahawa dia benar-benar dikasihi Tuhan. Dan Tuhan akan sentiasa menepati janjinya. Saudara-saudari, sampai hari ini, walaupun masih lagi tidak ada rambut, dia tetap berpegang dan menantikan janji-janji Allah. Dia mengaitkan situasinya seperti Abraham dan Sarah. Dia menanti-nantikan dengan sabar untuk Tuhan memberkati mereka dengan bayi. Sama juga dengan Jade Roseanne. Dia menanti-nantikan dengan sabar penyembuhan Tuhan. Wow! Di dalam dia menantikan kesembuhan Tuhan, dia menciptakan lagu yang sangat menyentuh ini. Kita semua boleh menonton kesaksiannya dan mendengar lagunya di aplikasi komuniti digital Android ataupun iOS, atau di laman web community-digital.com. Ini adalah terbitan daripada Dambai Production. Mari kita sama-sama menghayati lagu yang dia tuliskan dengan tajuk Manis Janjimu. Manis janjimu Tuhan, tak
percaya pada janji-Mu Tuhan. Di saat menderita, Kau menjanjikan hidup penuh bahagia. Di saat ku terjatuh, Kau memberikan limpah kasih kurnia. Ku rindu bersama-Mu Tuhan. Adakah kamu percaya semua yang Dia janjikan kepada semua orang yang beriman? Adakah kamu terima semua yang Dia berikan? Karena Dia mengasihi umat-Nya yang berdosa. Aku kan percaya pada janji-Mu Tuhan. Manis janji-Mu Tuhan, tak pernah pudar. Ku menantikan janji-janji-Mu Tuhan. Nah, inilah iman. Dan kita tahu kerana kuasa kebangkitan Yesus, kita mempunyai pengharapan. Kuasa kebangkitan untuk mengharungi hari-hari kegelapan. Kuasa kebangkitan yang akan membawa kita kepada kemenangan di dalam Kristus. Saudara-saudari, saya akan akhiri dengan doa ini. Efesus 1 ayat 18-20. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya, limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasanya yang agung itu dalam Kristus apabila membangkitkannya daripada kematian dan mendudukkannya di sebelah kanannya di syurga. Saudara, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus akan disediakan untuk saudara-saudari dan saya apabila kita mempunyai perhubungan dengan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Bagaimana kita boleh melakukannya? Dengan kita menerima kasih karunia Tuhan. Dengan kita menerima pengampunan dosa kita melalui apa yang telah Yesus lakukan di atas salib. Inilah harinya, saudara-saudari, kepada kita yang belum menerima Yesus, untuk kita menyatakan kesediaan kita menerima Yesus Kristus. Jikalau ini adalah keinginan kita, mari kita type emoji angkat tangan di ruang komen di bawah. Saudara-saudari, jikalau Tuhan boleh membangkit tubuh yang mati, Tuhan boleh membangkitkan kerjaya kita yang gagal. Tuhan boleh membangkitkan perhubungan suami isteri. Tuhan boleh membangkitkan perniagaan yang gagal. Tuhan boleh membangkitkan mimpi kita yang hancur. Tuhan boleh membangkitkan visi kita yang pudar. Tetapi juga Tuhan tidak semestinya membawa kita keluar daripada masalah, tetapi memberikan kita kuasa untuk mengharungi masalah tersebut.
Apa yang lebih berkuasa ialah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita idea yang baru. Tuhan memberikan kita kemampuan yang baru yang belum kita ada. Tuhan memberikan kita skill yang baru yang belum pernah kita lakukan. Tuhan memberikan kita kekuatan emosi yang baru dan sebagainya. Jadi semua ini ada disediakan untuk kita yang percaya. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan pada hari ini. Yesaya 55:11 mengatakan firman-Mu yang telah disampaikan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, dan supaya ia berhasil daripada apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan diri kami kepadamu, Tuhan. Di dalam kami mengharungi cabaran hidup, Engkau akan melindungi dan memimpin kami, kerana Engkau adalah gembala yang baik dan rela mengorbankan nyawamu untuk kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami minta pertolongan-Mu, Tuhan, di dalam kami mengaplikasikan kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Jadi pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepada kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.